Satunya tentang akhir zaman, ada satu lagi lagu berkaitan dengan onani. Sebenarnya saya ada split personality tau. Sudah. Saya ada astrophobia. Efek bas. Wan Ahmad. Ya, Wan. Assalamualaikum. Wan. Ya. Saya kenal lah awak. Pernah dengan lagu awak dulu masa hit. Saya tahu lagu apa yang awak nyanyikan semua Alhamdulillah. kan. Tapi lama jugalah single pertama awak dengan single terkini ni sebenarnya. So, kenapa lama sangat tu tempoh yang diambil dan kenapa baru sekarang kembali? Sebab saya rasa awak dah berlakon, awak dah buat benda lain juga kan? Mungkin sepanjang tempoh yang saya diam tu adalah tempoh untuk saya belajar menjadi seseorang yang lebih matang. Dan pada masa sama, saya tengah menunggu waktu yang tepat yang Tuhan dah susun untuk perjalanan hidup saya. Macam tu. Jawapan diplomatik. Diplomatik, macam ahli parlimen. Tapi sebenarnya untuk awak sendiri, sebab saya tahu awak memang suka menyanyi. Ini antara bidang yang awak suka. Tapi punca asal sebenarnya ada benda lain ke, ataupun memang keadaan awak sendiri tidak mengizinkan untuk awak sebenarnya terus menyanyi pada ketika itu? Untuk saya kata puncanya tentang diri saya, sebab tak boleh juga. Sebab time tu memang saya bernaung dengan satu syarikat rakaman. Jadi begitulah maksudnya. So ada masalah jugalah sedikit. Nak kata masalah tidak, tapi plan bersama syarikat rakaman itu tidak berakhir dengan sempurna. Macam tu. Tapi memang sering berlaku jugalah sekarang bila banyak-banyak syarikat-syarikat baru yang naik, kadang-kadang syarikat kecil ni mengambil hati-hati baru buat lagu begitu memang banyak. Betul. Awak sendiri. Jadi awak tak menyesal, tak serik lah? Saya tidak serik, sebab bagi saya setiap hal-hal yang datang dalam kehidupan kita kan adalah sesuatu untuk kita pelajari. Sebagaimana kalau perkenalan antara kita dengan seseorang pun adalah membawa dua sebab. Satu untuk kita belajar dan satu lagi untuk kita bersyukur kerana dia datang membawa sesuatu yang indah. Jadi muncullah Sayangku. Untuk dengan bersama NSR ni kiranya sebagai projek saja ke, atau memang ini label baru awak yang terkini? Okey, bersama dengan NSR, sebenarnya NSR ni adalah sebagai distributor. So projek je lah, untuk projek lagu ni sajalah. Betul, untuk projek lagu ni saja. Awak masih kiranya freelance bebas lah sekarang? Freelance bebas. Tapi yang menarik perhatian saya sebentar tadi lah, bila ketika sidang media beramai-ramai tadi, awak mengatakan bahawa ini single yang kedua awak. Single kedua. Sedangkan yang saya tahu sebenarnya ada lagu lain yang keluar juga di antara ketika dua lagu yang ni. Kenapa awak macam tidak sebutkan? Kenapa macam awak tak nak highlight yang awak pernah keluarkan satu lagi lagu sebenarnya? Yang agak kontroversi juga ketika tu. Allahu Akbar. Apa dia? Sebenarnya bang, dua lagu lagi yang lain, saya tak namakan dia lagu. Sebab bagi saya dua lagi lagu yang lain ni adalah awareness sebenarnya yang saya nak kongsikan. Satunya tentang akhir zaman, ada satu lagi lagu berkaitan dengan onani. Maksudnya awareness tentang keburukan onani. Jadi itu adalah suatu idea yang mungkin pada saya di luar kotak fikiran yang jarang penyanyi ataupun penulis lirik lain akan sentuh tentang tu. Mungkin sedikit sensitif, tapi bagi saya benda tu adalah sesuatu topik yang memang terdengar negatif, tapi sebenarnya untuk tujuan dia untuk mempositifkan macam itu. Tapi lain pula penerimaan oleh masyarakat. Kita tidak ambil hati bang, maksudnya. Awak tak terasa ke mungkin kerana kerja gila awak tersebut, keberanian awak untuk buat satu benda yang berbeza disalah tafsirkan dan menyebabkan sekaligus awak mungkin tidak mendapat tempat seperti yang sepatutnya? Ada rasa menyesal? Ada rasa risau tak untuk bila kembali ni? Ada risau tak kalau salah langkah seperti ketika itu? Menyesal tak bila buat benda itu dulu? Tidak, sebenarnya saya tak menyesal bang. Sebab bagi saya, walaupun ada yang menentang, ada juga sebahagian yang menerima dan menerima secara positif. Jadi pada mereka yang menerima secara positif, terima kasih saya ucapkan. Mungkin lepas ni saya pun tak ada nak janji adakah saya akan teruskan buat lagi ke lagu-lagu yang berkaitan awareness macam tu, ataupun saya akan stopkan. Kalau ada mungkin why not kan, macam ni. Tapi awak memang bukan seorang jenis yang gilakan kontroversi, seorang yang suka kejar gimmick, bukan lah? Sebenarnya bukan. Okey, macam mana cakap? Pada awalnya saya buat benda tu, mungkin orang akan fikir alah ni buat sebab nak famous, sebab nak kontroversi. Padahal kalau mereka tahu, untuk kontroversi, untuk famous, banyak benda lain lagi yang saya boleh buat sebenarnya. Bukan dengan cara share lagu yang awareness. Bukan senang tahu kita nak tulis sesuatu lagu yang berkait dengan isu, saya kena buat research bang. Even untuk lagu onani tu pun, saya contact beberapa kawan-kawan saya yang doktor, study dengan diorang dulu beberapa hari untuk dapatkan, kalau orang salah anggap macam mana explain betul tak benda ni menurut ilmiah kan.
So itulah. Tapi kalau itu cara lagu dah, dalam pemberian lagu awak belajar sendiri, tapi dalam cara awak mempromosikan dulu pun sebenarnya itu yang membuatkan lebih daripada kontroversi. Lagu tu sendiri tak adalah kontroversi sangat, tapi cara awak menvisualkan muzik video. Bukan memvisualkan video saja, cara awak membuat promosikan lagu tu cara gini, dengan bertanya pada orang macam mana selesaikan masalah benda. Sedangkan benda tu agak tabu lah. Tabu kan, bukan boleh ditanya dibualkan secara umum. Mungkin kita cerita sama belakang-belakang boleh. So adakah cara itu sendiri awak akan buat lagi untuk lagu-lagu sekarang, lagu Syangku dan seterusnya ni, sebab cara itu memang nampak macam lebih mendapat mengundang. Cara awak nak mempromosikan ataupun nak mendapatkan perhatian untuk lagu tersebut. Okey, pada saya setiap penulisan yang kita buat memang kita nak diberikan kepada masyarakat. Jadi kepada siapa lagi saya nak bertanya kalau bukan kepada masyarakat, maksudnya tentang sesuatu topik. So daripada topik tersebutlah munculnya idea untuk meluahkan melalui lagu macam tu. Jadi awak takkan berhentilah kalau lepas ni awak rasa sesuai untuk buat sesuatu begitu, akan teruskan buatlah. Tak ada masalah bagi awak. Tak ada masalah bagi saya. Macam berani tau, macam tak ada takut apa-apa semua kan. Sebab saya yakin saya tak ada buat salah. Saya cuma nak sharekan awareness je betapa bahayanya onani. Betul ke awak ni jenis yang masuk orang yang berani, yang sanggup ambil risiko ke, atau sebaliknya? Biasanya kalau orang di media sosial ni dia tunjuk macam dia berani, dia outspoken, tapi sebenarnya belakang-belakang awak ni seorang yang pemalu, introvert. Okey, yang mana kalau yang tanya soalan ni, saya tak tahulah bang nak cerita. Sebenarnya saya ada split personality tau. Sudah. Lagi dia tukar yang lain. Susah ni. Tak, sebenarnya saya jujur saya cakap, saya memang daripada seorang introvert yang mungkin berubah menjadi sedikit extrovert sebenarnya. Tapi mengikut situasi. Maksudnya introvert saya tu untuk lebih beradab. Yelah, kalau kita masuk rumah orang terus huha-huha pun tak bagus, contohnya kan. Jadi extrovert saya pun bertempat, introvert saya pun bertempat macam tu. Bukan bipolar Bukan bipolar. Tapi memang awak mengakulah awak kadang-kadang introvert, kadang-kadang extrovert. Betul. So gila jugalah sikit. Mungkin kalau itu di definisi dia adalah gila, betul. Awak faham maksud saya tu kan. Rubah-rubah lah. Jadi tapi maknanya awak seorang yang berani jugalah sebenarnya untuk mencuba benda baru dan semua ni. Tapi saya terbaca mana saya lupa mana sebenarnya yang awak ni sebenarnya ada juga fobia awak tertentu yang agak menarik, sebenarnya jarang juga kalau orang cerita. Awak astrofobia Saya ada astrofobia. Cuba cerita sikit sebab ramai mungkin tak tahu apa benda tu. Okey, astrofobia adalah suatu ketakutan yang terlalu terhadap guruh dan juga kilat. Pada awalnya saya mengesan benda ni daripada saya kecil lagi. So saya ingatkan normal sebagai kanak-kanak yang memang takutkan kilat. Tapi rupanya sampai ke besar memang saya mempunyai satu kegerunan yang sangat dahsyat terhadap kilat. Even lightning dia datang pun saya dah tahu dah. Memang kan bam, kilat kan. Boleh rasa Boleh rasa benda tu. Boleh rasa yang sangat kuat. Sebenarnya bukan astrofobia je. Saya takut naik flight. Saya tak boleh naik flight. Even kalau job-job yang melibatkan kena fly, banyak peluang-peluang besar yang saya terpaksa tak ada rezeki macam tu. Jadi contoh, kita ambil astrofobia tu dulu lah. Contohnya, apa yang berlaku kalau tiba-tiba kilat, sabung nyamuk, petir, apa yang berlaku pada awak? Saya akan beri jadi contoh sikit. Takut tak menentu lah, jadi gila lah. Saya boleh macam kalau drive tu saya kena stop berhenti tepi, kena tutup kereta semua, kena duduk bawah seat semua sampai tahap macam tu. Dan sebab dia kalau kilat kadang-kadang datang sekali kan. So maknanya untuk seketika tu awak terpaksa berhenti dan menenangkan fikiran. Ya betul, kena tutup telinga, pejam mata. Betul. Jadi kalau ribut teruk lah awak sebenarnya. Oh teruk memang teruk sangat. Saya harapkan kalau ribut berlaku tu kena ada satu tempat untuk saya berteduh, macam dalam rumah, dalam bilik ke, yang saya kena tutup muka dengan bantal ke apa benda. Ada insiden yang mungkin membahayakan diri awak bila kejadian tu berlaku kan, sebab bila dia panik tu menjadikan histeri tu kan. Ada satu insiden yang mungkin sangat bahaya bagi awak yang boleh kongsi satu. Saya tak ada sejarah insiden macam tu. Cuma saya mungkin ada anxiety yang terlalu, maksud saya senang absorb dengan apa yang saya lihat dan dengar, maksudnya macam tu. Jadi kalau kena tu maksudnya memang lari takut lah sebenarnya. Memang lari takut. Dan kalau flight semua memang awak takut lah. So betul lah, banyak benda pula yang awak takut rupanya. Itulah saya di sebalik keberanian tu sebenarnya saya ada benda-benda yang saya takut juga. Tapi normal lah sebagai manusia kan, ada benda hal-hal yang kita berani, ada hal-hal yang kita takut maksudnya. Jadi macam mana awak hadapi hidup awak bila awak kata agak banyak juga benda, sebab saya rasa kalau orang macam ni saya OCD dia tak? OCD ada juga tengok macam banyak dia dah OCD. Saya OCD kalau dalam bab kerja. Contohnya salah satunya macam music video Syayangku. Kadang kalau orang tak faham, kata dia ni tak ada bajet ke, ataupun kata dia ni tamak lah semua benda nak buat. Tapi kalau untuk kawan-kawan rapat, dia tahu sebenarnya saya buat semua benda, walaupun saya penat, walaupun saya terpaksa kalut sikit otak saya nak kena fikir banyak benda. Bila saya dapat buat benda tu, saya dapat execute benda tu, saya rasa sangat puas. Bukan nak cakap apa yang kita buat
bagus, bukan nak cakap kalau orang lain buat tak bagus, bukan. Tapi dia soal satu kepuasan yang tak terucap lah bang. Jadi semua kita panggil lah inverted comma, masalah awak ni, awak takut astrofobia, awak takut nak berterbang, OCD awak, semua tu mengganggu tak dalam usaha awak nak jadi seorang penyanyi? Sebab ketiga-tiga benda ni ada kena mengena dengan cara awak kerjaya awak. Sebab awak nak jadi seorang penyanyi, seorang pelakon yang perlu travel, nombor satu, jauh terbang-terbang kan. Kadang-kadang kalau cuaca tak menentu, OCD tu pun satu lagi masalah yang untuk orang macam kita kan dalam industri ni. Untuk awak sendiri pengalaman, masalah besar ke tidak? Macam mana awak atasi dia sekarang ni? Sebenarnya besar. Contohnya bila saya dapat peluang untuk keluar, kalau saya dapat macam peluang yang lebih besar di luar, maksudnya yang perlukan saya terbang, saya terpaksa macam tolak dan pasrah lah. Contohnya macam benda tu memang tak ada rezeki saya macam tu. Apa peluang yang pernah, kalau boleh kongsi satu, mungkin ke mana? Kalau ikutkan bos saya, Jackson dah ajak saya tour konsert dekat Indonesia dah banyak dah sebenarnya bang. Lepas tu dengan peluang-peluang syuting, macam syuting untuk buat travelog yang melibatkan luar negara, yang saya tak dapat buat macam tu. Naik kapal lama sangat jauh sangat Saya pun takut juga air. Sudah. Air yang dalam. Okey, pengalaman air yang dalam ni bang. Saya start rasa daripada rumah lagi. Rumah dulu kan kat kampung kita ada kolah tau. Kolah. So bila kita mandi kolah, terpaksa cedok air tu. Once saya cedok je, walaupun tu kolah rumah kita, saya dah terbayang ada ikan jerung, ikan hiu akan gigit tangan saya. Maksud awak air dalam tu maknanya apa yang bertakung lah kan? Apa yang bertakung? Air shower semua tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Okay. Kalau tak mandi tu. Tapi bila awak sebut macam ni lah, yang saya nampak kan, sebenarnya benda ni kadang-kadang trauma semasa kecil. Benda ni berlaku mesti ada punca dia. Ataupun mungkin tahap imajinasi saya terlalu tinggi. Saya rasa sebab saya tak pernah ada rasa pengalaman tu. Tapi mungkin tak ada lemas, tak pernah. Lemas pernah. Okey, so lemas macam air ni mungkin ada kena dengan lemas tu lah. Dengan lemas tu, betul. Macam petir sedikit, semua ada something yang membuatkan awak trauma benda macam tu. Kalau saya ingat saya tak ada, tapi saya tak tahu daripada mana punca ketakutan tu datang. Banyak betul fobia awak sebenarnya. So macam mana? Itulah cakap, tapi bermasalah. Jadi macam mana awak nak meneruskan selepas ni kalau benda-benda macam air tak boleh, air macam nak. Tapi ada juga setiap perkara-perkara ni, maksudnya kelemahan ni yang saya cuba tentang, maksudnya saya cuba pretend untuk macam tu. Saya cuba beranikan diri untuk hadapi benda ni. Tapi tak ada perlu bantuan apa-apa. Tak ada, setakat ni awak sendirilah, tak ada doktor betul. Ke apa semua. Medication ada juga. Saya pernah pergi hospital yang diorang cakap, Wan, awak ada panic attack, anxiety yang sangat teruk. So dia nak refer pada sekretari. Saya bila dapat surat sekretari tu, saya terus macam tak nak lah, tak payahlah. Kau fikirlah, sekretari ni bukan gila je. Dah macam orang gila dah saya rasa. Doktor kat saya gila ke macam tu? Bukan gila je. Sekretari semua benda macam-macam. Betul. Kalau gila saya tak interview awak sekarang ni. Saya dah balik dah. Jangan. Tapi betul lah, mengganggu jugalah sebenarnya. So jadi adakah juga kerana itu juga sekarang ni bila mulakan kembali keringan awak dengan lagu baru ni, lebih ambil lagu yang lebih santai, Sayangku ni. Kita cerita pasal Sayangku lah sekarang ni. Kenapa pembuatan lagu awak lebih kata santai sedikit, bukan macam dulu? Okey, sebenarnya sebab konsep yang nak dibawa untuk kali ni adalah lebih santai. Maksudnya idea yang saya dapat lebih santai. Tapi untuk upcoming single, saya ada beberapa single yang saya dah siapkan, sebab saya memang tengah menyiapkan untuk buat satu EP sebenarnya. So saya selang-seli, ada santai, ada lagu yang deep, berat macam lagu Terus Mencintaimu, santai balik, lagu berat balik. Kita balance lah macam tu bang. So, jadi bukanlah perubahan mendadak, tapi sebenarnya saja nak ikut dalam semasa lah ni. Ya, betul. Baik-baik. Dan selain daripada itu, lagu Sayangku cakap katanya kerjasama dengan sebuah syarikat yang mengeluarkan aplikasi untuk sekolah kan. Awak duta lah lepas ni maksudnya. Ya, sebenarnya Jackson ni adalah satu company, satu syarikat yang mengeluarkan produk-produk digital macam tu untuk government Malaysia. So salah satu produk yang terkini dia adalah Student QR. Student QR ni adalah satu sistem yang memang kita nak memperkenalkan pada sekolah-sekolah yang ada di Malaysia untuk untuk mempermudahkan para guru dan juga para pelajar dan juga para ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah. Dan duta, betul confirm duta? Ya, saya dilantik sebagai duta JAXA untuk menyebarkan awareness tentang brand Jackson dan juga produk-produk Jackson. Saya betul terang saya kat awak, saya tak follow awak kat Instagram lagi. Saya tak jarang tengok Instagram, tapi ada orang bisik kat saya lah. Dia kata Instagram awak ni untuk jadi duta sebuah sekolah ni, Instagram awak ni bukan tidak kuat. Agak bahaya juga awak ni rupanya, apa yang awak posting kat luar semua dengan rambut panjang, dengan apa semua. Macam mana persediaan awak untuk bila jadi duta untuk produk sekolah? Of course awak kena jadi contoh yang baik untuk produk sekolah. Akan kata macam, duta tu boleh rambut panjang, saya nak rambut panjang juga.
fizikal awak, cara awak, rupa awak dengan cara awak membawakan diri awak mungkin tak sesuai sangat untuk buat sekolah. Ada tak awak mungkin nak berubah sedikit demi memegang tanggungjawab tersebut? Sedikit sebanyak sebenarnya saya cuba untuk berubah yang ke arah lebih baik supaya menjadi contoh yang lebih baik buat pelajar-pelajar di sekolah macam tu. Sebenarnya kalau nak cakap pasal rambut, susah juga saya nak bualkan tentang tu sebab saya berlakon. So bila berlakon, maaf, awak dah ada trademark awak. Bila berlakon, saya terpaksa buat rambut mengikut karakter-karakter. Jadi macam tu sebagai seorang pelakon. Jadi cuma mungkin kalau apa yang saya nak ubah pun tentang beberapa hal-hal yang mungkin tidak bagus dan tidak sesuai untuk pelajar-pelajar yang bersekolah macam tu. Betul, faham. Jadi mungkin awak akan elakkanlah posting-posting begitu lepas ni semualah. Betul. Tapi awak bukan jenis geng-geng selebriti yang macam SPM tak penting pun boleh kaya, tak ada Bukan. Awak bukan macam Pelajaran tu penting. Maksudnya kita wajib pergi sekolah. Maksudnya sekolah itu penting. Sebab apa? Sebab di sekolah selain daripada rumah, sekolah juga tempat untuk membina sasiah dan juga disiplin. Sebab dengan ada sasiah, adab dan juga disiplin inilah yang menjadikan kita individu yang paling bagus lah maksudnya. So, memang ada beza lah kan, orang yang belajar di sekolah dengan belajar pengalaman tu beza juga kan? Betul. Sangat berbeza. Betul, sangat berbeza sebenarnya. Pengalaman mungkin awak boleh dapat ilmu untuk tentang sesuatu pekerjaan, tapi pengalaman tu tidak menjamin untuk anda mendapat ilmu sasiah dan juga adab supaya menjadi manusia yang berguna dan juga sopan terhadap manusia-manusia lain macam tu. Okey, sayangku last sekali, dekat mana kita nak tonton di music video dia yang saya dengar cerita awak yang buat bersama dengan girlfriend baru katanya daripada Ukraine? Bukan girlfriend baru, bukan girlfriend tapi dari Ukraine tu betul Girlfriend dalam lagu. Lagu lah. Dalam dari Ukraine. Di mana kita nak tonton? Jangan lupa saksikan music video Sayangku di YouTube dan boleh dengarkan Sayangku di semua digital platform dan boleh request lagu Sayangku di semua radio kegemaran anda.